Terima kasih Datuk Yang di-Pertua kerana memberikan peluang kepada Jempol mengambil bahagian dalam perbahasan yang amat penting hari ini, iaitu Akta Perlembagaan Pindaan 2024. Puan Yang di-Pertua, pertama sekali Jempol ingin menarik perhatian Dewan kepada ketidakseimbangan yang wujud dalam perkara 14 dan jadual kedua Perlembagaan Persekutuan. Kita sedia maklum, seorang anak yang dilahirkan di luar negara oleh ibu warga negara Malaysia yang berkahwin dengan lelaki bukan warga negara tidak mendapat kewarganegaraan secara automatik. Jempol berpandangan pindaan ini perlu dan wajar agar anak kepada ibu warga negara Malaysia yang lahir di luar negara juga boleh mendapat kerakyatan secara automatik sejajar dengan hak kesamarataan berpandukan perkara 8/2 Perlembagaan Persekutuan. Walau bagaimanapun, kerajaan harus memantau agar hak kerakyatan secara perundang ini tidak disalahgunakan sehingga wujud kes dui kewarganegaraan. Adalah jelas dasar kerajaan Malaysia tidak mengiktiraf pemilikan lebih daripada satu kewarganegaraan. Di bawah perkara 24 Perlembagaan Persekutuan, jika didapati mana-mana warga negara Malaysia mempunyai dui kewarganegaraan, maka kerajaan persekutuan boleh melalui perintah melucutkan kewarganegaraan orang itu. Persoalan Jempol, apakah kerajaan mempunyai mekanisme untuk menyemak atau menyiasat rakyat Malaysia yang tinggal di luar persekutuan memperoleh kewarganegaraan mana-mana negara asing bagi mengelakkan terjadinya kes dui kewarganegaraan. Puan yang di-Pertua, seterusnya pindaan perkara 15/1C Perlembagaan Persekutuan menetapkan syarat isteri yang memohon menjadi warga negara hendaklah mempunyai pengetahuan yang mencukupi dalam bahasa Melayu. Seperti yang kita sedia maklum, syarat ini bukan sahaja berkaitan dengan keupayaan untuk berkomunikasi, tetapi juga sebagai simbol kesetiaan dan penghayatan terhadap identiti nasional. Menguasai bahasa Melayu bukan sekadar formaliti, tetapi satu kewajipan yang memastikan bahawa setiap warga negara memahami asas budaya, sejarah dan nilai yang kita pertahankan. Persoalan Jempol, bagaimanakah kemahiran bahasa Melayu ini akan diuji dan apakah mekanisme bagi memastikan penilaian ujian ini adalah selaras di setiap lokasi temuduga bagi memastikan calon mempunyai pengetahuan yang mencukupi dalam bahasa Melayu. Adakah di peringkat penilaian dan temuduga elemen seperti soalan civics, sejarah dan kenegaraan seperti isu kontrak perkara 153 dalam perlembagaan termasuk dalam proses penilaian permohonan bagi memastikan pemohon benar-benar faham dan menghayati asas negara Malaysia. Puan Yang di-Pertua, Jempol menyambut baik pindaan perkara 18/1A Perlembagaan Persekutuan yang memperuntukkan bahawa permohon warga negara Malaysia yang telah mencapai umur 18 tahun hendaklah mengangkat sumpah berdasarkan jadual pertama dalam masa 48 bulan, yang mana sekiranya gagal, individu tersebut terhenti menjadi warga negara. Ini jelas menunjukkan ketegasan kerajaan agar setiap daripada pemohon yang menerima kewarganegaraan hendaklah mengikrarkan taat setia mereka kepada negara Malaysia yang tercinta ini. Persoalan Jempol, apakah inisiatif kerajaan untuk memastikan mereka yang mendapat kewarganegaraan secara pendaftaran ini benar-benar faham akan maksud sumpah taat setia yang dilafazkan dan seterusnya menjadi seorang warga negara persekutuan yang sebenar. Jempol. Setia, ya. Terima kasih. Adakah maksud Jempol bila soal bahasa itu yang berhormat merujuk kepada suatu frasa yang sering kita gunakan, bahasa jiwa bangsa? Ya, terima kasih. Ya, Hormat, itulah asasnya, bahasa jiwa bangsa, bahawa bahasa itu penting. Ya, sebagaimana kita lihat yang negara kita ni, bahasa rasmi negara kita ada bahasa Melayu dan dia memperjelaskan seperti yang dikatakan tadi, bahasa jiwa bangsa. Terima kasih dan saya amat bersetuju. Silakan. Dan akhir sekali Puan Yang di-Pertua,
Jempol secara tegas menyatakan bahawa pindaan kepada perlembagaan persekutuan berkaitan kewarganegaraan mesti dibuat dengan teliti kerana melibatkan aspek hak asasi manusia tetapi juga dari perspektif keselamatan dan masa depan negara kita. Jempol mohon menyokong. Terima kasih. Terima kasih.